Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Untuk episod kali saya nak kongsi sikit tentang storage, iaitu penyimpanan gambar. So baru-baru ni saya dapat email daripada Seagate, ada daripada bahagian komunikasi marketing ni lah kan. Dia kata nak test lah satu hard disk baru yang dikeluarkan oleh Seagate, iaitu One Touch hard disk kan. Itu tengok macam lain tak ajar juga pasal email tu kan, macam tak betul ke. Dia cakap macam ni, dia email tu dia beritahu Seagate ada keluarkan satu hard disk baru yang kecil lah kan. Dia kata saya nak try tak kan, kalau nak try dia hantar bagi alamat saya bagi je lah, itu je dia punya request. Dia tak ada minta saya buat review ke apa kan. Dia kata saya pun bagi je lah kan. So buat tak tahu je lah, dalam seminggu tu senyap. Dia kata kalau dia hantar nanti dia bagi tahu. So senyap dalam seminggu, lepas tu lebih kurang seminggu lah, 5 hari lepas dapat email tu kot. Dia kata apa ni, dapat notification daripada DHL kan. Dapat ni daripada DHL tu, saya pun tak tahu ada apa benda yang dia hantar kan. Tapi daripada benda tu ship daripada Singapura lah kan. Saya agak mungkin lah hard disk tu kan. Tapi yang orang daripada Seagate tu tak bagi tahu pun yang dia dah shipkan benda tu. Dia kata kalau dia dah apa, post kan, dia bagi tahu kan. Dia senyap kan. Saya pun ingat macam ya ada tak ada je lah. Tiba-tiba dapat package tu yang memang betul lah. Saya dapat lah. Seagate tu dia memang tak ada orang kata apa, dia bagi tu tak ada apa ni, dia tak ada minta saya post ke apa kan. Tapi dia kalau saya nak review tu pulang lah kan. So dalam baru 2 hari lepas lah saya dapat lah ni Seagate One Touch hard disk ni. Dia hantar 5TB ni. So saya tak nak buat unboxing lah, macam lambat juga. So saya dah buka siap-siap lah ni. Yang ni hard disk tu, dia bukan SSD lah. Dia bukan SSD, ni hard disk. Dia guna connection 3.0 punya USB lah. Hard disk dengan SSD memang lagi laju lah kan. Cuma ada pro and con je lah kalau kita guna hard disk dengan SSD ni semua orang tahu memang laju dan saiz tu pun kecil. Ni saiz 5TB ni pun kecil ni. So dalam genggam tangan je lah. Dan nama pun storage dia, benda ni sesuai untuk storage lah, bukan untuk orang buat kerja kan. Maksudnya orang buat kerja ni kalau nak buka file berbalik-balik macam video editing apa semua tu, mungkin lebih sesuai SSD lah. Dia cepat dan laju kan. Dan komputer sekarang pun kebanyakannya semuanya guna SSD pasal prosesor ni semua nak cepat kan. Hard disk ni memang kita tahu dia lambat sikit. Tapi untuk penyimpanan data, gambar ataupun video kan, saya sendiri personally prefer hard disk lah. Dan memang dah orang kata apa, terbukti lama 10 tahun hard disk yang saya pernah pakai pun masih lagi boleh pakai lagi. Macam gambar anak saya Haikal kan, ada yang saya simpan dalam hard disk yang jenama lain tapi masih lagi boleh dibuka. Tapi ada juga jenama yang top juga saya ada yang tak boleh buka maksudnya. So benda ni saya tak sempat nak review lagi lah. Saya just pakai sekejap, tengok memang okey lah, laju tu acceptable lah. Cuma komputer saya guna sekarang ni, iMac ni dah lebih 10 tahun tau. So nak test kelajuan itu mungkin tak adil lah kan. Tapi setakat yang saya test ni memang senang lah. Dia boleh guna untuk Windows dan juga Mac. So Seagate ni macam orang tahu, dia antara jenama yang hard disk ataupun SSD yang boleh dipercayai lah kan. Memang dia kuat lah kan. Dan dia hantar ni pun memang dia tak ada minta, orang kata apa, dia tak ada letak condition apa-apa nak suruh saya bagi tahu itu ke ini ke, tak ada apa. Just nak bagi tahu Seagate ni dia datang, dia ada kapasiti 1, 2, 3, 4 dan paling tinggi ni lah 5TB lah. SSD pun ada. SSD punya dia boleh guna USB-C lah. Dia boleh guna USB-C dan orang kata apa, OTG yang sambung kepada telefon tu kan. Yang ni tak boleh lah. Ini pasal dia berat kan, 5TB. Dan siapa yang beli Seagate One Touch HD ni, dia bagi sekali dengan free membership 4 bulan Adobe Creative Suite, Lightroom dengan Photoshop. Maksudnya bila kita beli ni dalam tempoh setahun lepas kita register tu, kita boleh redeem kupon, redeem macam kod lah kepada Adobe Creative Suite, Adobe lah kan. Kita boleh download Lightroom dengan Photoshop, dah boleh guna dalam tempoh 4 bulan lah. So siapa yang nak buat bisnes tu dah memang familiar dengan Photoshop apa semua tu, 4 bulan tu tempoh yang agak
kalau kita banyak kerja berbaloi lah kan. Maksudnya kita boleh edit gambar klien ke kita apa, kita boleh hantar lah kan. So berbaloi lah. Dan dia ada juga satu lagi Creative My Leo punya membership untuk simpan gambar lah kan. Tapi yang saya tertarik tu lah 4 bulan punya membership, bukan membership lah, 4 bulan kita boleh pakai license Adobe Creative Suite, Lightroom dan Photoshop tu lah. So size dia kecil lah, senang nak bawa mana-mana. Tapi benda ni saya prefer simpan di rumah. Dan kira rezeki, mungkin rezeki YouTube juga. Dan terima kasih kepada kawan-kawan lah pasal support saya kan. Dan memang memerlukan sangat lah. Orang kata apa, hard disk ni pasal rekod video ni, macam saya biasa post ni, kalau 10 minit ke apa, dia makan dalam 3 atau 4 orang kata apa, gigabyte tau, gig. Sekali saya post tu 3 gig, 4 gig kadang-kadang. Tu belum 4K tu, mungkin akan datang kalau saya shoot 4K ataupun post 4K, mungkin lebih besar file dia. Dan 5TB ni rasanya tak lama lah saya pakai kan. Cuma yang saya nak cerita sekarang ni tentang kepentingan storage gambar tu. Bagi orang-orang yang tak berapa pentingkan gambar ataupun memori ataupun data yang dirakam tu, mungkin tak kisah sangat tentang penyimpanan gambar. Tapi bagi profesional ataupun orang yang memang memerlukan, orang kata, yang betul-betul jaga gambar ataupun file, sama ada gambar ataupun video kan, sekurang-kurangnya paling kurang dia kena ada 2 hard disk ataupun carbon copy yang sama tau. Maksudnya hard disk A dengan hard disk B, carbon copy tu maksudnya sama lah, apa yang ada dalam A sama ada dalam B. So benda tu baru betul-betul selamat. Ni kalau kita backup, kalau kita simpan dalam komputer desktop satu, simpan dalam hard disk satu, tu bukan backup namanya. Backup ni mesti lebih daripada satu lah. Yang paling cantik lagi 3 cantik pasal apa, 2 hard disk ni A, B sama carbon copy. Hard disk yang ketiga tu kita selected file. Maksudnya tak payahlah kita nak masukkan semua dalam tu kan. Kita just letak selected file saja. Kita pilih mana-mana file yang terbaik antara gambar. 2 master file A, B tu sama. Okey, 2 hard disk A, hard disk B sama carbon copy. Hard disk yang satu lagi, yang ketiga tu pula, sama ada kita nak guna hard disk atau SSD ke, tu pulang lah kan. Kita pilih file atau gambar yang terpilih sajalah. So tak adalah dia makan ruang sangat. Itu minimal lah tu. Dan ada yang paling bagus lagi kalau kita boleh buat 4 lah. Memang costly lah kan. Long term shooting digital memang costly. Itu terutamanya mereka yang bergantung, orang kata, sumber rezeki kepada gambar ni kan. Memang storage tu dia kena ambil berat lah. Kalau macam jenis hobi ni mungkin dia tak kisah sangat gambar hilang ke tak hilang, dia tak kisah sangat kan. Macam saya, gambar-gambar yang penting adalah gambar-gambar family lah. Pasal benda-benda tu anak membesar kan, dia tak boleh nak recover balik apa semua. Cost kalau kita nak recover balik satu hard disk tu, orang kata apa, kalau dia corrupted ke apa kan, dia memang benda tu makan modal yang tinggi tu. Kadang-kadang beribu-ribu daripada harga hard disk. Contohlah harga hard disk 4,500, nak recover tu mungkin boleh pergi sampai 3,000, 5,000. Cost dia tinggi. So sebaik-baiknya kepada siapa yang nak simpan gambar ataupun video ni, video ni memang orang kata apa, bukan power hungry, storage hungry. Memang dia makan space yang banyak. Kita sebaik-baiknya 2 tu minimal tu. Maksudnya carbon copy tu. Macam saya ni biasanya kalau lepas shooting apa-apa ke, sebelum saya format card tu, saya mesti save kan dalam hard disk dulu. Hard disk external lah. Bila dah save tu baru saya formatkan. Itu pun kadang-kadang saya tak selesa lagi tau. Kecuali saya dah savekan lagi satu hard disk, baru saya betul-betul confident nak delete gambar daripada file dalam memory card tu lah. Dan just saya nak beritahu lah, mungkin ada orang tak tahu kan. Tak apalah kalau tak tahu pun, orang kata apa, terpanggil nak beritahu kan. Walaupun tak ada siapa panggil pun kan. Macam saya tulis dekat Facebook tu lah. Dalam CF card, gambar pertama saya ambil gambar anak saya yang baru lahir, Haikal, tahun 2007 punya tu, saya masih tak format lagi tu. Ada lagi original file dalam CF card tu, saya simpan lagi. So dah berapa tahun dah tu, dah anak saya pun dah tingkatan 2 kan, dah 14 tahun dah saya simpan dalam CF card. Masih saya simpan lagi original file tu, saya tak format sampai sekarang, ada lagi. Dan gambar tu memang banyak kopi dia kan, cuma yang original tu memang saya simpan lah, pasal mungkin ada nilai sentimental ke apa kan. Cuma itulah dia. Macam lagi satu, kalau kita betul-betul nak jaga gambar yang kita simpan tu, selain daripada simpan di rumah sendiri, sebaik-baiknya 3 tempat lah kan. Ataupun kalau bukan 3 tempat pun, 3 tempat berasingan pun, at least 2 tempat berasingan. Satu di rumah, satu di pejabat.
Pernah juga saya tengok ada satu fotografer yang profesional ni, dia 3 tempat dia simpan. Di rumah dia, di pejabat dia, dan satu tempat lain tu tak tahu lah dekat mana, mungkin peti simpanan di bank ke atau di mana. Maksudnya 3 tempat berasingan tu, pasal dia memang bergantung kepada hard disk ni. Kalau kita simpan 10 kopi pun dalam rumah yang sama atau tempat yang sama, kalau jadi apa-apa kan tak ada makna lah kan, semua hangus sekali kan. So 2 tempat berasingan tu selamat lah. Di pejabat satu, di rumah satu, paling minimal. Itu kalau kita betul-betul nak jaga, kalau kita betul-betul nak jaga data ataupun gambar ataupun video yang kita rakam ni, kalau jenis tak kisah tu, tak apalah kan. So berbalik juga kepada orang kata apa, kenapa dia mungkin lari sikit lah daripada hard disk ni. Kenapa kita kena, orang awam lah, terutamanya orang ramai lah kan. Kalau kita, ataupun saya sendirilah, maksudnya kalau saya bukan bertugas kan, kalau kita di tempat-tempat, contohlah macam hari kebangsaan, kenapa kita kena bagi laluan kepada jurufoto profesional ataupun media yang bekerja untuk ambil gambar. Walaupun kita ada di depan tu kan, kita dapat angle yang bagus kan, tapi kenapa sebaik-baiknya kita bagi mereka yang bekerja dengan agensi besar ni ambil gambar. Pasal apa? Walaupun kita ambil gambar cantik macam mana pun, kebanyakan orang lah kan, dia takkan simpan gambar tu lebih daripada 10 tahun tau. Kebanyakannya simpan dalam telefon, post kat Facebook, Instagram, Twitter, 5-6 tahun atau 2-3 tahun pun hilang. Bila phone tu rosak ataupun hard disk dia kong, dia pun, gambar tu pun hilang. Tapi kalau agensi-agensi besar ni, dia simpan gambar tu lebih secure lagi. Orang yang bekerja dia tentulah dia hantar gambar kepada agensi tu pula dia ada backup dia banyak kan, dan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, lama-lama orang boleh tengok lagi gambar tu. Dan sebab tu lah kita kalau boleh lah kan, contohlah kalau saya bukan bekerja kan, maksudnya tak bertugas, kalau ada jurufoto, kita nampak jurufoto media yang bertugas ataupun dari agensi mana kan, kalau dia nak minta laluan untuk ambil gambar certain spot tu kan, kita bagi dia ambil gambar. Pasal apa? Memanglah kita pun nak juga gambar tu kan, tapi itulah macam saya beritahu, kita orang biasa ni, kita tak simpan gambar macam mana agensi besar simpan tau. So gambar yang orang simpan tu bertahun-tahun boleh pakai lagi. Macam di Jabatan Penerangan tu, gambar hari kebangsaan, hari Merdeka 1957 tu kan, sampai sekarang pun dah 64 tahun masih ada lagi gambar tu. Walaupun gambar tu bukan dah filem kan, dah digital kan semua, tapi maksudnya orang kata apa, agensi-agensi besar ni, cara penyimpanan gambar dia tu orang kata ada sistematik lah kan. Contohlah kalau pada tahun 1957 tu, ada orang lain ada juga kamera kan, kita pun tak tahu mana tahap pergi negatif tu kan. Mungkin ada lah kan dalam ramai tu, selain daripada press ataupun orang yang bertugas tu, mungkin ada orang tertentu yang ada kamera yang bawa tu, takkan tak ada kan. Tapi ada tak kita nak tengok gambar angle yang selain daripada angle yang biasa kita tengok tu. Yang biasa kita tengok mungkin daripada Jabatan Penerangan ataupun daripada media-media yang besar lain kan. Ada tak kita jumpa gambar angle yang lain daripada tu? Mustahil lah, tak ada angle lain. Maksudnya apa? Mustahil lah masa 1957, 31 Ogos 1957 tu kan, takkan tak ada orang lain yang buat kamera selain daripada jurufoto press dalam tu kan. Takkan diharamkan ataupun dihalang untuk buat kamera kan. Benda siapa-siapa pun mesti nak rakam gambar kan. Tapi ada tak kita tengok gambar angle yang lain daripada yang pernah kita tengok sebelum ni? Kalau ada tu memang betul-betul rare lah. Maksudnya cara dia menyimpan gambar tu, itulah maksudnya kepentingannya kita menyimpan gambar tu dengan cara yang sistematik, terutamanya digital ni. Saya pernah tulis dalam blog dulu, hard disk bagus macam mana pun hard disk tu, sebaik-baiknya lah 3 tahun atau 5 tahun kita kena buat carbon copy tu. Maksudnya kita kena migrate. Contohlah saya dah simpan pakai ni dalam 3 tahun atau 5 tahun. 5 tahun tu dia kata maksimal lah untuk keselamatan. File-file dalam dia kita kena transfer kepada medium baru lah. Mungkin akan datang dia ada format-format lain kita pun tak tahu kan, kita tukar, kita kena hijrah. Contoh macam CD atau DVD kan, ada setengah-setengah CD atau DVD dah tak boleh buka tau. Bukan pasal tak ada komputer yang nak masuk CD tu, tapi dia dah memang macam corrupted tu, tak boleh nak buka. So macam mana nak buat benda tu kan, habis macam tu je. So memang kita kena ikut peredaran teknologi lah kan. Bila ada CD, ada DVD, lepas tu ada hard disk, ada DVD apa ni, SDD kan, kita kena tukar. Macam ni pun walaupun jenama dia bagus, dipercayai kan, 3 tahun 5 tahun sebaik-baiknya transfer lah kepada orang kata apa,
hard disk baru lah kan. Dia tak ada orang kata apa, bulletproof punya hard disk yang boleh pakai sampai beratus-ratus tahun kan. Dulu orang kata CD boleh pakai sampai 100 tahun kan. Ada yang setengah-setengah CD tu dekat office saya pun ada yang dah 10 tahun tak boleh buka dah. Pusing masuk laptop sana, masuk komputer sana sini tak boleh buka. So macam mana tu kan, tu tak sampai 50 tahun, baru 10 tahun dah tak boleh buka kan. Dan sekarang ni nak cari komputer yang ada CD pun dah susah dah. So kalau kita ada simpan banyak-banyak CD atau DVD kan, macam mana nak buka kalau 50 tahun akan datang kan. Kita pun mungkin dah tak fikir sangat dalam benda tu kan. Itulah macam maksud saya macam tadi lah. Orang macam kita ni yang ambil sebagai hobi ni, kita tak fikir sangat benda tu kan. Tapi kalau kita value gambar kita, memori kita, dapatkanlah hard disk yang bagus lah. Sebaik-baiknya, sekurang-kurangnya 2 carbon copy dan sebaik-baiknya 3 untuk gambar yang sama. Kita gambar ataupun video yang sama lah. Okay dah, itu ada sedikit perkongsian ringkas saya kali ni tentang storage. Dan terima kasih kepada Seagate kerana bagi saya hard disk ni untuk saya test, review dan untuk saya guna lah. Dan memang saya memerlukan sangat lah pasal buat YouTube ni dia punya file dia besar kan. So benda ni boleh buat kerap lagi, tak adalah risau nak fikir pasal storage, nak padam file ni pasal tak cukup memori kan, storage lah. Okay, terima kasih.